Tajuk yang akan dikembangkan oleh saya pada malam ini di surah Al-Ikhlas ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah syoknya baca Quran. Syoknya baca Quran, arti kata syok ni adalah perkataan dalam bahasa dialek orang utara, syok ataupun seronok. Baca Quran ni maksudnya kita membaca Al-Quran dan kita rasa seronok. Ada orang seronok apabila jalan-jalan. Daripada Kuala Lumpur cuti sekolah, dia pergi Pulau Pinang, Pulau Langkawi, dia seronok bawa jalan-jalan. Ada orang seronok apa? Seronok kahwin, senyum kahwin. Allahu Akbar. Ada adik-adik kita seronok cuti sekolah. Oh, yiha. Apa lagi? Ada orang seronok kahwin dua, senyum. Ada orang seronok apa? Dah habis kerja, pencen, duit dapat. Ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seronok yang saya nak maksudkan tadi ialah apabila kita baca surah Al-Anfal ayat kedua, allazina amanu, yang membawa maksud innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, bertambah-tambah lagi iman mereka. Semoga mereka tergolong dalam orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Saya bukan ustaz nah. Saya lagi orang panggil ustaz sekarang ni viral. Tak ada ilmu cerita ustaz, baru setong jagung cerita pasal ustaz. Tapi saya nak beritahu ni tengah live-live ni kan. Nama tuan guru saya Al-Fadil Ustaz Napiah Sarani. Saya belajar Al-Quran selama 8 tahun di Masjid Al-Hasanah bersanad, dan sehingga kini saya mendapat tauliah mengajar Al-Quran untuk negeri Selangor. Kalau kau kata tak ada apa ni, cerita kosong-kosong, kita bukan kata tak mau, tapi berdakwah. Kata Nabi SAW, sampaikanlah olehmu dariku walaupun sepotong ayat. Jangan tunggu jadi ustaz baru nak dakwah. Habis bila nak dakwah sampai jadi ustaz. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah sampai kaya. Jangan tunggu tua baru nak main masjid. Adik-adik, main masjid, main surau sampai tua. Sebab kematian tak memilih usia. Tengah tidur boleh mati, tengah jalan boleh mati. Apabila kita mati nanti, yang pertama Allah akan tanya kita ialah apakah bekalan kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak cerita tentang seronoknya baca Al-Quran. Apabila kita seronok, kita buat apa pun kita jadi gembira. Saya baru balik umrah. Ni cerita nampak macam muka toya. Muka orang kata kepenatan, bukan penat kerja. Bila kita balik daripada perjalanan yang jauh, kita akan rasa kepenatan, tidur tak cukup. Tambah pula di sana kalau kita pergi ghostan 5 jam. Balik pula dia tambah lagi 5 jam. Sekarang ini kita di sini pukul 8 malam. Di sana ghostan balik 5 jam. 8, 7, 6, 5, 4. Pukul 4 petang. 4 petang di sana baru lepas waktu asar. Kita dah lepas maghrib. Kan? Jadi dia nak tune balik masa, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin mengambil masa lebih kurang seminggu 2 lah. Kalau tengok muka saya, pasal apa Samsul ni? Sebab duk tidur saja. Balik-balik tidur, letak kepala aja lena, letak kepala lena. Kebetulan pula saya menyantuni jemaah umrah 2 jemaah. Jadi lebih kurang saya berada sebulan di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti di penghujung nanti kita cerita tentang promosi. Tetapi saya nak cerita pasal apa tuan-tuan? Di sana orang-orang Arab, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Banjar, bukan bahasa Bangladesh, bukan bahasa Tionghoa. Kita nak rasakan macam mana, nak rasa seronok baca Quran. Baru-baru ni tuan-tuan, saya menyantuni jemaah umrah kami ni hari Jumaat, sampai lambat, berada di luar Masjidil Haram. Lepas khutbah dibacakan, lepas tu dia masuk untuk baca surah. Surah dia baca, imam ni disebut huruf-huruf dia, makhraj huruf dia cantik. Arab, dia punya ha tu ha pedas betul.
Bismillah, kalau dia tak ada bismillah, tapi alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan dia ha. Bila dia baca surah, tuan-tuan dan puan-puan, dia meresap. Tambah pula yang baca hari tu imam tu ialah Syekh Abdul Rahman Sudais, ketua Imam Masjidil Haram. Dia baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini cerita tentang kiamat. Nah, bila dia baca, dia nangis. Sambil dia baca, dia nangis. Bila dia nangis, tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk merasa macam mana aku nak nangis juga. Arab sebelah saya ni dia punya menangis, meleleh-leleh. Sebelah saya ni saya perasan tadi Indonesia. Dia pun riau. Saya ni belajar Quran tapi saya tak apa nak faham sangat apa dia. Saya tahu cerita pasal kiamat, tapi apa ayat tu cerita pasal apa? Selepas habis bagi salam, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya Arab tu, saya pun tak pandai tanya Arab. Nak cakap Arab pun tak reti, saya tanya Indonesia tu, Pak, tadinya surah Al-Waqi'ah yang dibaca tadi tu bapak faham maksudnya? Enggak faham aku. Lantas lalu bagaimana bapak boleh nangis sampai begitu rupa? Aku lihat itu orang Arab tu nangis, aku pun nangis. Tuan-tuan, walaupun Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekal hingga ke hari kiamat, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada rasa. Rasa dia macam mana, tuan-tuan? Fitnah akhir zaman sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, adik-adik, kita sekarang berada di fitnah akhir zaman. Samsul, daripada Quran tiba-tiba cerita fitnah pasal apa pula? Tuan-tuan, saya pasti kita yang berada di sini semua ada handphone seorang satu. Handphone ni dipanggil telefon pintar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kepintaran telefon itu lebih pintar dari kita. Nah, fitnah akhir zaman macam mana kita kata? Saya katakan, tuan-tuan, tuan guru saya kata apa? Tuan-tuan, cuba kita fikir hari ini, hari Jumaat. Kita nak rasa seronok baca Quran macam mana kalau kita pegang handphone lagi banyak kali daripada kita pegang Al-Quran? Nah, tuan-tuan, cuba bayang bulan Ramadan. Tak lama ni kita dah masuk Rejab, kita masuk Rejab, Syakban, Ramadan. Bulan Ramadan kita akan pegang Quran, dan insya-Allah kebanyakan orang boleh khatam Quran sebulan Ramadan. Sebelum solat dia baca 5 muka, lepas solat 5 muka. Satu hari dia akan baca lebih kurang 10, 5, 10, lebih kurang dah 20 muka. Ataupun 10 muka satu hari, tuan-tuan. Maka kalau sebulan tamat Quran. Tapi tuan-tuan, kalau kita cek balik, bila kali terakhir kita pegang Quran adalah Ramadan tahun lepas. Bilakah kali terakhir kita pegang telefon? Sekarang. Tuan-tuan, fitnah ni Allah akan tanya kepada kita daripada mana pula. Samsul cerita surah Luqman. Luqman berpesan kepada anaknya, wahai Luqman, wahai anakku, setiap satu perkara yang kamu buat, kamu terima, kamu ambil, kamu dapat, walaupun sebesar-besar perkara, walaupun sekecil-kecil benda, sebesar biji sawi, yakni ataupun dalam batu pun Allah akan tanya. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mana nak datang seronok kalau kita tak gunakan apa yang Allah bagi kepada kita untuk kita bawa bekal mati, tuan-tuan.